Hai, my name is William. Dalam video ini, saya akan berkongsi bersama Anda tentang 5 langkah ke arah kebebasan keuangan. Pengurusan keuangan sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi ianya tidak diajar secara mendalam dalam silibus pelajaran formal kita. Kajian Bank Negara Malaysia mendapati 75% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM1,000. Keadaan sebegini adalah sangat menyedihkan, dan kita seharusnya memupuk tabiat pengurusan keuangan seawal yang boleh agar dapat mencapai kebebasan keuangan secepat yang mungkin. Kita bermula dengan langkah pertama, yaitu memastikan Anda mengesan setiap aliran tunai Anda, walaupun hanya sesen. Kenapa ini penting? Sebab utama adalah yang membolehkan kita tahu kemana hilangnya duit kita. Ramai orang habiskan semua gaji mereka, tapi mereka tidak tahu kemana duit mereka dibelanjakan. Jadi, bagaimana melakukannya? Cara yang paling mudah adalah merekod setiap pembelanjaan kita. Kita boleh merekod secara manual dengan menggunakan pen dan buku, atau dengan bantuan aplikasi yang boleh didapati secara percuma di Play Store atau App Store smartphone Anda. Aplikasi ini juga menghasilkan carta untuk Anda menganalisis data pembelanjaan harian supaya kita dapat menguruskan keuangan dengan lebih sistematik. Contoh-contoh app adalah seperti Money Manager atau My Tabung. Langkah yang kedua adalah simpanan atau transaksi ke akaun lain secara otomasi, yaitu kita menabung dulu sebelum berbelanja. Perkataan otomasi ini memainkan peranan sebab ia tidak memerlukan disiplin atau minat kita sebab ia berlaku secara otomatik. Dengan itu, secara senyap-senyap duit kita disimpan dan bukannya dibelanjakan. Contohnya, kita boleh menggunakan kemudahan bank untuk menetapkan tarik dan amount yang perlu dipindahkan ke akaun lain. Pelaburan amanah saham juga menyediakan perkhidmatan potongan dari gaji dan secara otomatik kita dapat menyimpan dahulu sebelum berbelanja. Langkah ketiga adalah menguluskan keuangan dengan membuat pembelanjaan secara bulanan atau yang lebih dikenali sebagai Six Jacks Money Management System. Kaedah ini terbagi kepada 6 bahagian, yaitu pembelanjaan untuk keperluan, pembelanjaan masa panjang, simpanan untuk kebebasan keuangan, pendidikan, hiburan, dan derma. Berikut adalah contoh pembelanjaan bulanan saya mengikut kategori. Kategori yang pertama adalah perbelanjaan untuk keperluan, seperti makanan dan minuman, barang keperluan harian, pakaian, dan lain-lain yang mengambil bahagian 50% daripada pendapatan bulanan saya. Kategori yang kedua, 10% untuk long term saving, for spending. Ini adalah simpanan yang kita akan belanja di masa hadapan. Contohnya, simpanan untuk membeli iPhone atau pergi melancong. Kategori yang ketiga, 10% simpanan tetap untuk kebebasan keuangan. Kategori yang keempat, 10% untuk pendidikan seperti membeli buku atau aktiviti yang akan meningkatkan kemahiran kita. Yang kelima, 10% untuk hiburan seperti menonton wayang atau makan di restoran mewah. Kategori yang terakhir adalah kategori derma. Kategori ini adalah untuk kita menderma atau membeli hadiah untuk menghadiri majlis kenduri contohnya. Bahagian kategori dan peratusan ini boleh disesuaikan mengikut keperluan dan kesesuaian Anda. Contohnya, jika merancang untuk berkahwin, maka Anda boleh menambah kategori untuk pembelanjaan majlis perkahwinan. Dengan adanya belanjawan yang dibahagikan secara khusus dan sistematik, maka kita boleh menabung dengan lebih konsisten setiap bulan. Langkah yang keempat adalah elak berhutang untuk perkara atau barangan yang tidak penting. Contohnya, membeli handphone mahal dengan bayaran asuransi selama 2 tahun. Untuk hutang yang tidak dapat dielakkan seperti pinjaman PTPTN, sebaiknya kita cuba selesaikan pinjaman PTPTN dahulu sebelum kita memulakan pelaburan. Dan harus diingatkan bahawa jangan sesekali meminjam wang sebagai modal untuk kita menabung, di mana kita tidak akan dapat 100% meramal keuntungan dalam pelaburan kita, terutamanya jika Anda tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam bidang pelaburan. Sekiranya Anda gagal dalam pelaburan, Anda bukan saja rugi dalam pelaburan, maka Anda juga terpaksa menyelesaikan hutang pinjaman tadi. Proses ini secara tidak langsung menjauhkan Anda daripada kebebasan keuangan. Langkah yang terakhir adalah mencari sumber pendapatan yang kedua atau passive income. Passive income adalah pendapatan yang tidak memerlukan tenaga dan masa Anda yang aktif. Warren Buffett, salah seorang pelabur yang berjaya, pernah menyatakan, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will walk until you die." Jadi, adalah amat penting untuk kita mencari sumber pendapatan pasif kerana financial freedom hanya berlaku jika passive income melebihi expenses Anda. Contoh passive income yang paling senang dan selamat adalah melabur di amanah saham, di mana kita akan mendapat dividen tanpa kita membazir masa dan tenaga untuk mendapatkannya.
Inilah 5 langkah ke arah kebebasan keuangan dari saya. Kita mengulang balik langkah-langkah tadi. Yang pertama, mengesan setiap aliran tunai Anda dengan merekod setiap belanjaan. Merekod keuangan memberikan Anda lebih jelas dengan situasi keuangan Anda. Yang kedua, simpanan atau transaksi ke akaun lain secara otomasi, terutamanya selepas menerima gaji, supaya Anda tidak menggunakannya tanpa sengaja. Yang ketiga, mengurus keuangan dengan membuat pembelanjaan bulanan tetap menggunakan SysJack Money Management System. Dengan itu, pengurusan keuangan Anda menjadi lebih sistematik. Yang keempat, elakkan hutang yang tidak penting. Hutang yang tidak sehat membebankan dan menjauhkan kita ke arah kebebasan keuangan. Yang terakhir, mencari sumber pendapatan yang kedua atau passive income melalui pelaburan atau dengan cara meningkatkan ilmu dan kemahiran Anda. Perbagaikan sumber pendapatan Anda sangat penting supaya Anda tidak bergantung hanya kepada satu pendapatan sahaja. Saya ingin mengakhiri video ini dengan berkongsi satu ayat. Sekiranya kita tidak merancang, maka kita merancang untuk gagal. Begitu juga dari segi keuangan. Perancangan keuangan yang sehat menyenangkan Anda di kemudian hari. Jadi tunggu apa lagi? Bermula dari sekarang untuk merancang keuangan Anda. Ini saja perkongsian saya kali ini. Sekiranya Anda rasa video ini bermanfaat, sila like and share supaya ia dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa untuk melanggan. Simple saja, tekan subscribe dan ring the bell button. Bye!